Okey, Nasyairah mengulang, Ridwan mengulang, Suhaida mengulang, Anis pun mengulang. Okey. Okey, so Nurul Atika Sulaiman baru tahun 1 kan. Jadi Nurul Akilah Nurul Akilah ambil kalkulus juga ke semester ni? Hello? Nurul Akilah? Tak jelas. Adakah anda ambil kursus kalkulus juga semester ni, Akilah? Ya, tak jelas tadi. Ambil kalkulus juga ya? Kalkulus? Ya. Sebab tahun pertama kan? Okey, baik. Sebab sebenarnya saya dimaklumkan daripada Dr. Eddie bahawa semua ini mengulang dan yang dan sepatutnya mengikut tahun pertama pun patutnya SEM ni baru ambil kalkulus dengan landasan rasanya dengan dua tu, dan ada bukan aljabar linear lah. Aljabar linear selalunya kita ambil semester kedua tahun pertama. Akilah. Oleh itu saya cadangkan Akilah semak kembali dengan Dr. Eddie boleh? Dengan ketua program. Ya? Okey. Sebab tak boleh. Cumanya boleh je kalau nak join, tapi sebab saya anggapkan semua orang mengulang, nanti Nur Akilah macam tak sebab saya rasa orang lain semua mengulang daripada semester lepas kan? Tapi saya pernah belajar linear algebra dekat universiti sebelum ni. Awak pernah belajar? Ya. Daripada diploma maksudnya? Bukan, saya buat degree sebelum ni dekat universiti lain, tapi tak lepas, so saya masuk sini. Oh, okey. Jadi awak dah berbincang belum dengan Dr. Eddie untuk ambil kelas aljabar linear ke macam mana? Sebab kemasukan berbeza ya, tak sama dengan yang lain. Saya tak masuk under UPU. Okey. So maksudnya join je lah kelas ni. Kalau tak apalah macam tu, Nur Akilah boleh join je. Saya tak kisah pun kalau baru tu, saya tak kisah. Cumanya kalau dah pernah belajar, baguslah, saya boleh teruskan saja. Tapi nanti Nur Akilah tolong confirmkan dengan Dr. Eddie sebab saya tak pasti macam mana yang Dr. Eddie mahukan untuk awak. Dah pernah berbincang dengan Dr. Eddie dah? Belum lagi nanti bincang ataupun saya pun akan tanyalah next class. Okay. Alright, thank you. Okay. Apa dia? Tak dengar Akilah? Tak lawan kan? Tak apa, kekal je lah dalam kelas. Cumanya kena nak tahu status saja. Sebab selalunya ada yang macam ni, so saya tak nak tersilap lah ke kan. Alright. Lagi, okay, so semua mengulang daripada semester lepas kecuali Nur Akilah. Jadi okay, kalau macam tu, tapi Nur Akilah pun pernah belajar aljabar linear. Jadi semua saya anggap pernah belajar aljabar linear. Jadi boleh saya tanya, adakah semua nak menggunakan nota daripada semester lepas saja ataupun macam mana, nak yang lain ke notanya ataupun macam mana? Boleh minta pendapat? Kalau malu nak bersuara boleh tulis dekat chat lah. Ke nota semester lepas tu okey tak? Boleh faham ke? Macam tu lah. Nota sebenarnya.
Tak ada jawapan. Tak ada pendapat, tak baca nota. Itu masalah kalau tak baca nota. Nota baru. Kenapa? Sebab tak faham sangat nota. Nota baru? Ya. Oh, semua nak nota baru. Okay. Adakah sebab nota saya lepas rasa macam tak faham? Jawab ya ke? Ya tu kepada soalan tu ke? Kalau boleh cakap bagus juga. Ya, kurang faham. Okay. So tapi nota baru pun isi kandungan dia sama juga, tapi mungkin saya tambah-tambah note-note sikit lah. Okay, so kita apa lagi soalan? Lepas tu sebab mengulang kan, jadi masa semua tak ada masalah. Waktu kelas kita adalah waktu kelas kita hari Khamis hari ni 9 pula 2 hingga 4 dan esok 9 hingga 10 Okay, tak ada masalah. Cumanya ada seorang pelajar khusus statistik, dia ingin mengulang. Kemudian dia tanya kepada saya, boleh ke tukar waktu kelas ni pagi 10 hingga 12. Lepas tu saya jawab, dah tentu saya kena tanya yang dalam kelas yang lain-lain kan. Adakah kamu semua free untuk tukar waktu kelas 10 hingga 12 pagi Khamis? Belum daftar pun, dia cuma nak tanya saja. 10-12 tak ada kelas. Tak boleh lah kan. Okay. Sebab saya cakap saya akan tanyakan saja. Jadi kalau dah yang dah betul-betul mendaftar ni, akan diutamakan lah. Rizwan ada kelas, yang lain-lain pun saya rasa dah Rizwan tak boleh. Okay. So kita maintain sajalah waktu kelas sekarang. Hari Khamis, Hana Syairah pun ada kelas. Okay. Saya maintain saja kelas hari ini 2 hingga 4 dan Jumaat 9-10 ya. Okay. Right. Suara saya masih kurang jelas ke? Jelas. Jelas Okay, kalau kurang jelas cakap saya pun ada rakam, rasa nanti boleh download lepas ni. Okay. Jadi kalau macam tu tak boleh tukar sumber mengulang semester lepas. Semester lepas yang dengan Dr. Rokiah dengan Dr. Syahidah kan? Okay. Okay, so sekarang saya buat macam ni. Sebab semua dah pernah belajar, saya akan tunjuk topik-topik yang saya rasa awak belajar sem lepas dan topik linear algebra yang biasa, dan saya macam cakap sikit-sikit, lepas tu saya nak minta awak highlightkan bahagian mana yang awak rasa paling tak faham, dan saya akan cuba fokuskan bahagian tu. Okay, nampak tak ni dia punya ni? Nampak? Okay, so kita topik sekarang algebra linear. So saya rasa yang ni mula-mula Dr. Rokiah ajar rasanya, sistem persamaan linear dan matrix. So linear equation and matrix. Bahagian matrix ni saya rasa biasanya pelajar tak berapa bermasalah sangat. Ada tak bahagian mana-mana yang rasa macam apa yang terjadi tu? Bahagian mana-mana yang rasa macam bermasalah? Ada tak bahagian mana-mana yang rasa macam bermasalah? Sekejap. Persamaan linear. Persamaan linear tu adalah beberapa persamaan bentuk linear. Penghapusan Gauss ni adalah dia buat OBP. Okay.
Lepas tu matrix dan operasi-operasi matrix tu dia buat beberapa OVP seperti penghapusan gaus. Songsangan tu dia boleh songsangkan yang menggunakan beberapa cara dalam 1.5. Matrix penjuru, segitiga dan simetrik. Ada tak di antara mana-mana topik tu yang awak rasakan tak faham ataupun sangat susah ataupun kita perlu fokus? Kalau tak ada, bagi okey je ke, thumbs up je ke, tak ada masalah ke, macam tu. Supaya saya tahulah yang awak mendengar. Mana? Oh. Bab 1. Bab 1 ada apa-apa masalah? Tak ada kan? Bab 1. Tak ada, Doktor. Tak ada Senang lah bab 1. Okay. Bab 2 pula. Bab 2, penentu, determinant, kaedah pengembangan kofaktor, kaedah penurunan baris. So kofaktor ni dia cara pengiraan dia leceh lah, itu je. Saya pun akui yang tu. Penurunan baris, kita boleh turun-turunkan baris tu lebih kurang macam OBP, cuma lain sikit je. Sifat-sifat fungsi penentu ni dia dia ada sifat-sifat khas lah, di mana kalau didarabkan dia akan didarabkan setiap baris, setiap lajur, macam tu lah. So dia nak sama dengan matrik, cuma ada sedikit perbezaan di mana kita main dengan penentu, determinant. Yang nombor 2 ni ada apa-apa masalah? Sama juga. Kalau tak ada, cakap je tak ada. Kalau ada, boleh cakap sekarang. Tak ada kan? Ni pun senang kan penentu ni. Okay. Alright. Okay. So kalau penentu pun senang, kita pergi kepada yang ketiga. Ruang vektor. Selalunya yang ini ada ramai yang agak bermasalah di sini. Jadi, okay. Saya nak tanya, bermasalah ke tidak yang bahagian ruang vektor ni? Bermasalah. Semua ke ada bahagian-bahagian tertentu saja? Banyak yang tak faham lah. Banyak tak faham. Okay. Terima kasih atas kejujuran. Tapi ada tak yang paling macam utama lah, rasa macam putus asa dah bila dah sampai kat situ? Tak ada? Ke ada tak faham bersandar linear ke, macam asas ke yang paling penting ke, tak ada Ke ada topik tak yang rasa nak highlight? Ruang vektor nyata ni dia bila biasa saya ulang sikit lah. Jangan trauma pula Okey, ruang vektor nyata ni dia ada 10 axiom di mana awak kena buktikan dia ruang vektor. Lepas tu subruang tu dia kata okey, untuk beberapa ruang yang adalah subset kepada ruang dalam 3.1 tu dia kita boleh gunakan 2 axiom pertama sahaja. Tu subruang. Ketak bersandaran linear ni dia uji vektor-vektor dalam ruang tu sama ada dia bersandar linear atau tak. Tu bahasa Inggeris dia linearly independent. Asas dan matra, matra tu bahasa Inggeris dia dimension. So dimensi, berapa dimensi ruang tu. So dimensi tu macam biasalah juga kalau kita kalau kita gunakan satah Euclidean, R1 tu matra ada 1, R2 matra ada 2 dan seterusnya. Ruang baris, ruang lajur, ruang nol ni adalah ruang yang kita boleh jana, kita boleh rentangkan daripada matriks. Pangkat dan kenolan ni pun berbanding dengan ruang nol dan ruang baris dan ruang lajur juga. Okay. So nampak vektor, mungkin kena fokuskan vektor. Ada tak di antara topik-topik vektor tu yang betul-betul nak fokus ke? Sebab saya rasa kelas yang dah mengulang ni saya nak fokus kepada mana yang awak tak faham saja dan cuba fahamkan. Okey. Ada siapa-siapa lagi nak bagi pendapat? Tak ada. Semua setuju dengan pendapat yang
topik ni patut diberi tumpuan lagi? Setuju. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, lepas tu kita pergi kepada tu ruang vektor. Lepas tu vektor eigen. Vektor eigen ni susah ke, senang ke, macam mana? Sebab ada yang student kata dia suka. Tapi saya pun tak tahulah, tengok dalam tu kadang-kadang tak dapat jawab juga. Vektor eigen macam mana? Okey ke? Tak pergi mana tu naik motor. Okey. Ada pendapat? Tak ada. Vektor eigen okey lah maksudnya. Okey, insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Okey lah. Okey. Penjemaah linear. Penjemaah linear macam mana? Okey juga ke? Tak okey ke? Sebenarnya vektor ni sangat berkaitan dengan penjemaah linear. So bila kalau dah tak faham vektor, agak susah sikit nak faham penjemaah linear ni. Okey. Tak apa. Ada respon penjemaah linear. Okey. Yang last sekali, ruang hasil darat ke dalam ni. Macam mana perasaan anda tentang topik 6? Alhamdulillah. Saya kurang faham ni. Topik 6 kurang faham Okey. Ini pun sama juga, dia kena bergantung kepada ruang vektor. Okey. Jadi nampaknya memang kita kena tumpukan pada ruang vektor lah. Okey. Baik. So kita pergi sumber rujukan ni. Saya akan bagi dekat Teams ataupun UKM Folio nanti. Semua dah ada dalam UKM Folio tak? Sebab hari tu saya tengok nama-nama awak ada yang masih tak ada lagi dalam UKM Folio. Siapa yang nama dia masih belum ada dalam UKM Folio? Dah check tak? Tak check lagi. So nanti awak check. Lepas tu siapa yang tak ada nama lagi? Ridwan dah ada dalam UKM Folio? Saya dah ada. Alhamdulillah. So dah ada sebab saya nampak cuma ada sikit je orang yang ada dalam UKM Folio tu, jadi bermasalah sikit lah. Okey. Jadi sementara saya tunggu nama semua orang yang ada dekat UKM Folio tu, mungkin saya akan buat announcement dekat sini ke, macam itulah dulu. Alright. So sumber rujukan ni saya nak cerita. Sumber rujukan ni video Essence of Linear Algebra ni yang 3 Brew 1 Brown ni dekat YouTube ni saya memang recommend lah. Disebabkan saya pun suka tengok, ia ada banyak penerangan secara bergambar yang saya rasa sangat baik untuk pemahaman anda. So nombor 2 ni Khan Academy kan. So Khan Academy tu memang famous lah kot, semua orang pun dah tahu. So dia punya, saya rasa, saya tak pernah tengok personally video Khan Academy tu, tapi saya tengok beberapa penerangan video dia yang lain. Saya rasa sangat baik. So kalau awak rasa nak faham-fahamkan konsep kan, konsep yang pening dan susah dipahami, boleh tengok dekat Khan Academy. Ni video ini Lemma Books je, dia Lemma Books ni semua ni, yang www.lemma ni. Yang ni pun ada video tentang konsep-konsep aljabar linear yang sangat baik saya rasa. Dan yang orang-orang yang pensyarah yang mengajar itu pun pensyarah MIT yang memang mengajar aljabar linear. Saya recommend lah. Dan dia ada latihan-latihan ringkas yang awak boleh buat dekat dia punya website. Okay. Kalau tak faham konsep ke apa, boleh je buat latihan kat situ. Dan boleh buat latihan kat situ, nak tanya pada saya pun kenapa jawapannya macam tu pun boleh. Ni pun yang Hefron.net ni pun dia ada buku teks dan latihan juga dan jawapan dalam buku teks tu. Tapi di dalam bahasa Inggeris lah. Cuma dalam bahasa Inggeris tu pun saya akan cuba berikan terjemahan lah pada anda. Okay, so kalau bahasa Inggeris, aljabar linear, linear algebra.
matra, dimension, benda-benda macam tu lah. Okay, so dari segi, ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Okay. Dari segi sumber rujukan ni nanti saya bagi dekat Teams ataupun kalau UKM Folio dah ada semua orang, saya letak dekat UKM Folio. Penilaian khusus setakat ni, yang ni yang ada dalam proforma lah, peperiksaan akhir memang 40%, tapi yang kuis projek tutorial dengan tugasan ni mungkin saya akan ubah-ubah mengikut keadaan disebabkan ulangan dan juga online kan, tapi akan ada beberapa ujian dan beberapa kuis jugalah sepanjang kelas ni. Dan saya akan berikan tugasan latihan tutorial ni saya akan beri dalam bentuk latihan dan awak perlu hantarlah nanti. Okay. Okay, so kita mulakan dari segi aljabar linear. Apa maksud aljabar? Apa maksud dia linear? So aljabar tu, kalau anda belajar di sekolah, aljabar tu algebra lah kan. Dia ada AX tambah B. Okay, saya stop share. Nampak tak ini? Saya share desktop Nampak? Okay. Nampak. So, terima kasih. Okay, so kalau dekat sekolah, awak punya aljabar tu, aljabar yang dekat sekolah, AX tambah B sama dengan C. Macam tu sama dengan mana? Sama dengan C. Betul sekolah rendah lah kot. Sekolah rendah dah ke? Sekolah menengah lah. Okay. Lepas tu, awak bila, ni kalau satu pun boleh ubah kan? Lepas tu kalau awak nak selesaikan, X sama dengan C tolak B per A. Macam tu. So awak boleh selesaikan dengan mudah. Kemudian bila dah jadi dua persamaan, dia dah jadi ada X dengan Y pula kan? So bila ada X dengan Y, awak buat apa untuk selesaikan persamaan begini? Biasanya kat sekolah cikgu ajar, awak akan buat persamaan serentak kan? Persamaan serentak ataupun awak boleh tolak tambah dua persamaan tu macam tu. Okey, itu kalau dua persamaan. Jadi aljabar linear, aljabar ni kita sekarang ni dah masuk ke universiti, kita boleh ada banyak persamaan. Bukan sahaja dua kan. So sekarang ni kita dah tak boleh nak gunakan X dan Y sahaja. Biasanya kita akan gunakan dia ada beberapa persamaan yang kita tak tahu. Ada beberapa persamaan yang kita tak tahu, iaitu kita namakan dia X1, X2, lepas tu Y pun kita namakan dia jadi X2, lepas tu kita tambah lagi jadi mungkin D1 X2. So now persamaan tu dia makin banyak pun boleh ubah Itu yang awak dah belajar selesaikan menggunakan matrix yang makin besar dan makin besar. Okay. So dan sememangnya penyelesaian matrix ni penting, terutamanya bila nak gunakan komputer. Jadi kalau awak keluar nanti memang banyak awak akan gunakan, mungkin kalau awak kerja di bank ke apa, awak akan jumpa dengan macam-macam company yang menggunakan data, dia akan gunakan macam-macam teknik matrix. So algebra adalah benda ni. Okay? Algebra, aljabar adalah benda ni. Tapi di linear, saya rasa awak semua dah belajarkan tentang mengapa dia linear kan. Linear tu maksudnya dia tidak mempunyai X atau Y ataupun X2, Xn tidak ada kuasa. Kuasa dia satu je. Macam X kalau persamaan sebegini, AX kuasa 2 tambah B, dia punya pemboleh ubah tu ada kuasa 2, maka persamaan ini bukan linear. Okay? Bukan. Alright. Okay. So kalau dia sekadar AX tadi tu, dia linear lah. Yang macam ni, linear. Sebab pemboleh ubahnya hanya berkuasa satu. Tak ada punca kuasa, tak ada apa. Dia kena berkuasa satu ataupun kosong lah. Kosong tu dia jadi
Yang ni kita boleh tuliskan sama dengan X kuasa kosong kan sama dengan 1 kan. So X kuasa kosong sama dengan 1. So dia hanya boleh linear saja. So dia jadilah aljabar linear. Linear algebra. Okay. So itu konsepnya. So sekarang ni sebelum saya sambung lebih lanjut, ada apa soalan, komen, rasa macam tak faham, feedback ke apa, boleh beri sekarang. Sebab saya pun baru pertama kali mengajar menggunakan Teams sebenarnya. Jadi mungkin ada benda-benda yang saya boleh perbaiki, boleh bagi tahu sekarang. Tak dengar ke, tak suka tengok slide ke, macam mana keadaan dia. Sekejap saya stop sharing sekejap. So, saya tunggu feedback daripada awak. Kalau tak ada feedback, saya beri masa break 5 minit. Lepas tu kita mula semula. Saya rasa elok semua bangun pergi bersenam sekejap ke apa sebab duduk lama-lama tak baik untuk kesihatan. So kita jumpa kembali dalam masa 5 minit. Okay. Alright. Sementara tu mungkin saya sharekan yang ini je lah. Dalam masa 5 minit nanti saya akan mula semula. Tapi kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan dalam 5 minit ni pun boleh. Jangan malu-malu. Boleh je tanya. Okay. Terima kasih.
Okey, Assalamualaikum semua. Kita mulakan balik kelas kita. Okey, so sekarang ni saya nak kongsikan tentang kerana semua bermasalah dengan nampak ni masalah yang ketara adalah ruang vektor. So kita akan mulakan hari ni latihan ringkas je berkaitan dengan R2 ruang vektor. So okey, mari kita mulakan. Nampak tak Microsoft Word ni? Nampak? Okey, so bila kita kata ruang R2 atau nombor nyata kuasa 2, maksudnya kita kata ruang ni adalah koordinat di atas satah Cartesian di mana kita ada dua koordinat. So mungkin awak biasa lukis X dan Y. So sekarang ni adalah X1, saya panggil nama X1 dengan X2 lah sebab nanti awak nak itlakkan atau generalizekan kepada Rn kan. Okay. Semua okey tak? Nampak tak tadi? Ni, nampak tak word ni? Boleh jawab nampak kalau tak nampak. Kalau tak nampak bagi tahu Okey. Nampak Okey, so mungkin saya kena besarkan lagi. Okey. So ni adalah R2 adalah ruang vektor. Okey, so ini adalah satu ruang vektor. So kalau awak ingat lagi kelas yang dulu, ruang vektor tu awak kena test dia ada 10 axiom kan? Axiom penambahan, axiom pendarapan apa semua. Tapi tak apa, yang tu saya yakin awak boleh buat. Cumanya dia dinamakan ruang vektor sebab di dalam ruang tu ada banyak vektor. Okey. Lagi satu saya tengah gunakan Word ni sebab saya nak galakkan awak buat awak punya latihan-latihan semua dalam Word. Senang sikit saya nak baca, tapi kalau awak rasa macam tak nak, tak apa, boleh tulis tangan. Saya tetap terima jugalah sihat hantaran dokumen tulis tangan. Tapi kalau dalam Word ni lagi senang nak baca dan semak lah bagi saya lah. Okey. So apakah contoh unsur di dalam R2? So sebarang unsur yang ada X1 dan X2 lah dalam R2. Apa ada komen? Saya tiada, virus pun tak ada dalam. Okey. Alright, so jadi kita boleh ambil contoh apa-apa sahaja yang ada dalam R2 iaitu koordinat macam biasa 1, 1 ataupun koordinat 0, 0 pun contoh juga. Okay. So yang ini kita boleh namakan ruang vektor. Okay. So yang ini 1, 1, 0, 0 apa lagi? 3, 4 boleh juga kita nak guna nombor nyata sebarang pi pun boleh. Pi 26 nak apa lagi nombor exponential SP exponential 26 E 31 E. Semua ni nombor nyata kan? Ingat kan nombor nyata? Okay. So ni semua adalah sejenis vektor di dalam ruang vektor yang kita bagi nama R2. So ruang vektor ada banyak jenis, tapi hari ni saya nak bincangkan pasal R2 je dan buat semua tentang R2. Saya rasa R2 ni patut awak semua dah selesa kan sebab biasa guna X dan Y semenjak daripada sekolah lagi. Okay.
So, kita boleh kata ini adalah unsur dalam R2. R2 adalah ruang vektor. Ini adalah unsur tu maksudnya vektor lah. Jadi yang vektornya bukannya nombor. Vektor tu adalah kedua-dua sekali. Vektor, kalau kita kata vektor dia adalah satu-satu ni ada macam mana? Vektor dia adalah koordinat dia, bukan hanya satu nombor dia. Jadi kalau R2 vektor dia mesti ada dua unsur. Okay? So yang ini. Alright. Kita sambung lagi. Okay, so sekarang ni kita pergi kepada asas pula. Kosong dan 01 adalah asas kepada ruang vektor R2. Okay. Ini adalah ataupun vektor lah. Vektor. Ini nama dia contoh vektor dalam ruang vektor R2 tadi. Okay. Contoh vektor dalam. So yang ini 10 dan 01 ni kita panggil asas kepada ruang vektor. Tapi dia ni lebih khas lagi sebab dia adalah asas piawai. Okay, so kita panggil asas piawai. 1-1. So asas piawai ni dia istimewa sebab ada belajar dekat sekolah dulu awak. Saya rasa awak ada belajar yang dekat fizik awak ada belajar macam mana? Yang I dengan J tu kan? I dengan J yang dari segi direction kan? So asas ni adalah I mewakili I dan J dari segi arah dalam satah XY. So asas piawai bagi R2. Okay, so dia asas piawai kenapa? Sebab dia ada yang ni adalah satu dalam arah X, yang ni adalah satu dalam arah Y. Kalau anda boleh lukiskan di satah XY macam tu lah. Okay. Okay, tapi sebelum tu kita kena imbas balik nota bahagian asas. Jadi okay, saya minta semua orang ada nota-nota lama yang anda ada pada kelas yang lepas dulu bersama. Sebab saya pun nak cari balik nota lama yang saya tengok nota asas. Nota. Ni kan dia daripada Dr. Rukiah kan kebanyakan anda. So apakah syarat dia menjadi asas? Kalau dia nak jadi asas, dia kena tak bersandar linear dan merentang. Okay? So mari kita di sini ambil snipping tool. Syarat dia adalah yang ini. Okay. Okay. So kalau dia nak menjadi asas, dia kena tak bersandar linear dan dia kena merentang. Okey. Ada dua benda yang kita kena uji dalam ruang vektor R2 ni. R2 je sekarang ni, dia adalah X dan Y yang macam awak dah belajar dekat sekolah menengah dulu. Macam mana kita nak katakan 10 dan 01 ni adalah asas, dan saya bagi calon yang baru lagi 11 dan 25. Sebab 10 dan 01 ni senang sangat nak tunjuk. Saya akan tunjukkan dengan 11 dan 25. So dia ada dua syarat sekarang, iaitu tak bersandar linear
dan merentang. Okey. So sekarang ni kita kena imbas balik lah. Apa maksud tak bersandar linear? So semua kita kena tengok. So yang ni kita boleh katakan ini adalah takrif asas. Takrif asas. Tapi apa pula takrif tak bersandar linear? Takrif tak bersandar linear. Macam mana pula takrif? So buka balik nota, cari kat mana ada tak bersandar linear. Gelap pula takrif dia. Ni merentang. Merentang. Yang ni merentang. Tak bersandar linear. Tak bersandar linear dalam yang sebelum ni kot. Matrix penentu dengan vektor. Topik ni asas matron. Ada sesiapa ingat tak bersandar linear dekat mana dia punya takrifan? Sebab saya nak gunakan nota-nota awak ni. Kalau tak, saya boleh gunakan nota saya je. Tak masalah. Tak bersandar linear. Tak ada. Okey. So ketak bersandaran linear macam ni takrif dia. Kita boleh katakan ini adalah satu set vektor. Lepas tu kita boleh tuliskan dia sama dengan kosong jika dia mempunyai sekurang-kurangnya satu penyelesaian. Bukan, jika dia mempunyai satu saja penyelesaian, maka set tu tidak bersandar linear. Tak bersandar linear. Linearly independent. Okay. So kita ambil takrif ni. Okay. Kita letakkan di sini. Okay. So dalam kes, kalau kita ada soalan. Okay, soalan dia. Ni bersandar linear dalam R2. Okay. Okay, R2 ikut di sini. Okay. Dalam R2. Adakah set ni bersandar linear dalam R2? Okay, macam mana nak jawab? Sebab tengok balik dekat takrif tak bersandar linear. Okay, saya bayangkan anda semua boleh nampak ni dan ada nota. So sekarang ni R2, S dia adalah R2 kan? Dan V1 dia adalah 11 dan V2 dia adalah 25. Okay? So kita kena tulis dalam bentuk macam ni, samakan dengan vektor kosong. Alright? Vektor sifar, sorry. Okay, so macam mana kita nak tulis dia dalam bentuk macam ni? Okay, nak tulis dia dalam bentuk macam ni, senang saja. Okay. Ikut je yang macam dia tulis kat situ. K1. K1 ni skala, macam nombor biasa lah kan. Tambah K2. Kan saya kata yang ni V1 dia yang ni, V2 dia yang ni. Lepas tu S. So maaf, S dia bukan R2, S dia adalah set ni lah kan. Sebab dia cakap kat sini dalam satu set S, kita nak tahu sama ada S ni bersandar linear atau tak kan. So kita bagi nama lah S. Adakah set S ni bersandar linear dalam R2? Kalau nak tahu kita kena buat macam tu. Lepas tu samakan dengan vektor sifar. So vektor sifar untuk R2 dia ada 2 kosong. Okay. Sebab R2 dia semua kena ada X dan Y, X1 dan X2. Okay. Alright. Kemudian bila mana kita dapat macam ni, kita kena selesaikan lah. Okay. So bila kita nak selesaikan, macam mana cara nak selesaikan? Okay, so cuba kita tuliskan dalam bentuk persamaan linear. Kalau kita tulis dalam bentuk persamaan linear, kita akan dapat apa? Kita akan dapat K1 tambah 2
K2 sama dengan sifar, itu kita dapat 1, dan K1 tambah 5 K2 sama dengan sifar. So, ikut takrif je. So, sentiasa rujuk balik kepada takrif. Ini takrif tak bersandarinya. Okay. So, dapat dua persamaan macam ni. Okay. Nampak tak macam mana boleh dapat dua persamaan macam ni? Perlu ke saya ulang lagi? Cuba bagi jawapan dekat chat ke ataupun bersuara. Okay, faham. Macam tu. Tak adalah saya rasa saya cakap dengan dinding je ke. Rizwan nak bercakap ke Rizwan? Faham. Faham Alhamdulillah. At least ada seorang sekurang-kurangnya faham. Okay, faham kan? Darab je kan? Sebab ni darab macam biasa. Lepas tu kita boleh pecahkan kepada dua persamaan ini. Okay, daripada dua persamaan ini, saya rasa awak semua dah pakar. Kita boleh bezakan satu matriks kan? Sebab yang ni kan sistem persamaan linear yang mempunyai dua pun boleh ubah. Pun boleh ubah dia adalah K1 dan K2 kan? Lepas tu macam mana kita nak bina matrix? Bina matrix tu kita masukkan lagi equation ni. Masukkan equation di sini. Pilih yang ni. Okay. So dia akan jadi, masukkan 4 di sini. Dia akan jadi apa? K1 dengan K1 jadi 1, 1, 2, 5 kan? Lepas tu kat belah sini dia kosong-kosong. Kita masukkan 2. Belah sini dia kosong-kosong, kita masukkan kosong, sifar. Okay, so kita kena selesaikanlah matrix ni. Okay. Jadi apa lepas tu? Salah. Okay, yang ni bab 1. Siapa pandai buat bab 1 ni? Okay, macam mana kita kena gunakan OBP lah ataupun apa? Gaussian elimination tu. Tak apa. Saya rasa semua orang pandai. Tapi kalau awak tak faham macam mana setiap step yang saya buat ni ada logik kan? Kalau awak tak faham awak interrupt je tanya, ataupun kalau malu nak bertanya secara suara boleh letak dekat chat. Okay, so katalah kita ambil yang ni pertama, yang ni kedua. So baris kedua tolak baris pertama, so dapat kosong di sini. 5 tolak 2 dapat 3. Okay. Jadi daripada yang ini anda dah boleh selesaikan dah di sini kan? Saya rasa awak mesti pandai semua. Okay, sebab daripada matriks ni kita boleh dapat persamaan apa yang daripada matriks tu? Kita boleh dapat persamaan dan sebab daripada baris kedua tu kita dapat K2 sama dengan kosong kan? Maka kita dapat K2 sama dengan kosong. Kemudian lepas tu daripada yang pertama tu kita dapat K1 tambah 2 K2 sama dengan sifar. Jadi disebabkan kita tahu K2 sama dengan sifar daripada equation yang pertama, maka kita tahu bahawa K1 pun sama dengan kosong. Ataupun itu satu cara, ataupun awak boleh teruskan kat sini sampai awak dapat sifar. Lagi yang ni kan? Sebab boleh gunakan OBP. Yang ni dapat 1, nanti yang ni dapat kosong. Terus awak dapat jawapannya dah. So jawapan yang kita nak adalah K2 sama dengan kosong. Highlight.
Dan K1 sama dengan kosong. Highlight lagi. Salah. Yang ni. Itulah jawapan yang kita nak sebab kita nak memenuhi takrif tak bersandar linear tadi. Okay? Tak bersandar linear tadi, ni takrif dia. So kita nak penuhi takrif tu, kita kena ada dapat bahawa sumber dia hanya ada penyesuaian remeh nama dia. Okay? Alright. So sampai sini ada apa-apa soalan tak? Ada yang tak faham step-step ni? Yang ni ada dua cara, sama ada awak boleh teruskan je OBP ni sampai dapat 110 macam ni, ataupun awak daripada sini awak dah boleh terus selesaikan yang ini. Okay? Yang ni mudah saja, tapi saya hanya nak fahamkan konsep. Jadi lepas dapat macam ni, kita boleh buat kesimpulan. Jawapan dia, kesimpulannya S bersandar linear ke tidak. Bila kita dapat yang remeh sahaja, maka S tidak bersandar linear, tak bersandar linear. Okay? Ini jawapannya. Ini soalan. Ini jawapan lah. Jawapan mesti tunjuk jalan kerja ya. Okay. Alright. So ini jawapan kepada soalan yang pertama. Tapi yang asas tadi kita kena ada dua syarat kan. Dia kena S tidak bersandar linear dan S merentang V. Okey, apa maksud S merentang V? Okey, so kita merentang pula, kita tengok balik takrif dalam nota. Okey, takrif dalam nota. Kat mana pula takrif merentang? W boleh turun. Okey, inilah. Okey, saya kasi. Okey, so kita ambil takrif merentang pula. Merentang. Okay, so sekarang ni takrif merentang. So, kan tak muat. Soalan dia. Okey, tak apalah. Okay, ini surat pertama, kita insert page break. Takrif merentang. Okey, so vektor W adalah gabungan linear vektor-vektor dalam ni jika dia boleh terus bentuk yang macam ni. Okey. So saya sambung lagi takrif dia ni sebab macam tak berapa habis. Okey, saya buat ayat sendiri lah yang ni. Okay. Ke ayat dia tadi best. Okey, tak berapa best ayat dia. Tak apa. Okey, saya buat ayat sendiri. Gabungan ini betul-betul kita. Okey. Kita ambil balik set S tadi. S
gabungan linear yang ada takrif kat atas ni. Ini takrif gabungan linear. Takrif. Bawah ni. Takrif jika S merentang satu ruang vektor V, maka setiap vektor dalam patutlah dalam V mesti boleh ditulis sebagai gabungan linear unsur gabungan linear unsur vektor dalam S. So saya rasa awak faham gabungan linear ni maksud dia apa. Kalau vektor ni adalah gabungan linear vektor-vektor yang lain, dia mesti boleh ditulis dengan gabungan linear W ni boleh tulis dalam bentuk gabungan linear vektor V1, V2 sampai Vn macam tu. Okey. So saya akan bagi contoh menggunakan set yang ni lagi. Okey. Set ni. Kita tarik meletak. Okey. Contoh tak apa. Nanti. Okey. So tadi bersandar linear kan? Kita dapati tak bersandar linear. So sekarang soalan dia, adakah set ini merentang R2? Okey. So jadi mungkin saya nak bagi contoh gabungan linear dulu. Okey. Sebab nak bagi awak faham gabungan linear. Kita ada set 25, kita nak dapatkan gabungan linear dia. Okey, gabungan linear dia kita boleh buat macam-macam, iaitu kita boleh letak katalah 311 tambah 425 akan dapat apa? Kita boleh tambah je, cuba tambah dalam kepala. 3 tambah 8, 11. Okey. 3 tambah 5 darab 4, 20, 23. Jadi kita boleh kata dalam kes ni 11/23 lah adalah W daripada takrif gabungan linear tadi. Okey. So 3, so K1 dalam kes ni 3, K2 dalam kes ni 4. So W ni, so ayat yang kita boleh guna untuk menceritakan ni 11/23 adalah gabungan linear vektor 1, 1 dan 25. Okey. So kita buat contoh lagi sekali gabungan linear, just nak pastikan awak faham. Apa lagi contoh gabungan linear yang lain? Kita boleh letak je nombor apa-apa kalau kita dapatkan gabungan linear dia. Kalau kita letak nombor sifar pun boleh. Kita sifar. Kita kata kat sini 4. So sebab K adalah skala kan. So, skala nombor apa-apa pun boleh. Kita akan jadi 4 je. Kita kata kat sini W kat sini boleh menjadi W adalah 44 lah sekarang ni. 44 adalah gabungan linear 1, 1 dan 25 kerana dia boleh ditulis dalam bentuk macam ni. Okey. So tu konsep gabungan linear. Jadi gabungan linear adalah, kita gunakan konsep gabungan linear ni untuk membayangkan takrif rentangan lah. Okey. Takrif merentang, takrif rentangan tu merentang. Takrif merentang, okey kan ayat dekat sini, takrif merentang jika S merentang satu ruang vektor V. Okey, ruang vektor ni nak bagi nampak macam tu sikit. Kita jadikan equation lah. Okey. Jika S merentang satu ruang vektor V, maka setiap vektor, kita jadikan equation juga. Katalah setiap vektor dalam V mesti boleh ditulis sebagai gabungan linear vektor-vektor dalam S. Okay, so ini tak so kita katalah vektor dalam V tu so sekarang nak jawab soalan ni, adakah
set S ni merentang R2, so V dia sekarang adalah R2. Okay, macam mana kita nak test dia merentang? So jawapan skemanya adalah S merentang R2 sekiranya setiap vektor dalam R2 boleh tulis sebagai gabungan linear vektor-vektor dalam S. Macam mana pula kita nak test? Benda tu? So kita kena tahulah macam mana rupa vektor dalam R2. So kita tengok balik R2 punya takrifan di atas ni. So rupa vektor dalam R2 macam ni. Koordinat dia ada X1 dengan X2 macam tu. Okay. So kita gunakan macam ni. X1 dan X2 ni adalah unsur. So jawapan anda. Okay, jawapan 1 dan X2 dalam R2. Okay, bila mana X1 dan X2 dalam R2, so sebarang X1 dan X2 ni kita mesti boleh tulis dia dalam bentuk gabungan linear 11 dan 25. So cara dia nak lebih kurang sama dengan tak bersandar linear tadi. Tak bersandar linear tadi anda buat macam ni. Saya buat macam ni. Ada K1 dan K2 sama dengan 0,0 kan? Tapi maksudnya kat sini sekarang sebab kita nak dapatkan bentuk macam ni kan. So maksudnya sekarang ni, yang ni anda tahu boleh dapat nombor 11, 23, 44. So katalah sekarang kita tak guna X1, X2, kita gunakan yang ni A dan gunakan B. Okay. So sebarang koordinat dalam R2 ni, kita mesti boleh tulis dia sebagai gabungan linear 11 dan 25. Macam mana? Kita ambil yang ni, balik, ambil je yang tadi. Tapi sekarang ni kita kena buat secara general. Okay, so bila nak secara general, nombor ni kita tak tahu, tapi kita tahu dia adalah dalam R2. So dia berbentuk AB lah. Okay. Letak balik bentuk R2 kat sini supaya anda semua tak lupa. So sebarang unsur dalam R2 ni dia kena ada macam tu. Dan kat sini kita katakan maka, tapi kita tak tahu lagi dia boleh ke tidak dia tulis dalam bentuk gabungan linear macam tu. So kita tulis K1, K2. Okay. So kalau kita boleh tuliskan K1 dan K2 dalam bentuk A dan B tu, maksudnya kita boleh tulis dapatkan A dan B untuk sebarang gabungan, kita boleh dapatkan gabungan linear 11 dan 25 untuk sebarang A dan B lah, dan A dan B mewakili unsur dalam R2. Okay. So yang ni pun anda pun dah pandai macam mana nak selesaikan. Tuliskan dia dalam bentuk persamaan saja, dia jadi K1 tambah 2 K2 sama dengan berapa? A. Dan K1 tambah 5 K2 underscore dengan B. Okay. So ini satu, bukan. Alright. Okay. Macam tu. Okay. So faham tak macam mana dapat dua persamaan linear ni? Saya bagi peluang bertanya soalan. Jika ada yang tak faham, setiap step saya nak anda faham setiap step di sini. Kalau tak faham tanya je, jangan malu-malu. Saya tak kisah, saya suka dapat soalan. Sebab sekarang ni saya rasa macam saya tengah cakap dengan dinding je. Jadi macam agak sedih di situ. Alright. Ada apa-apa soalan? Ada tak? Kita semua jelas dekat ni. Kalau jelas, alhamdulillah. Siapa yang tak ada kat folio tadi? Tak ada yang tak faham, alhamdulillah. Fairuz tak ada kat folio.
saya follow UKM follow. Sorry. Okay. Jelas tak apa, Alhamdulillah. So kita teruskan. Okay, kita dapat bersama Alinia. So sama, dia lebih kurang macam atas tadi, tapi kita balik ya. Tak boleh. Okay. Tadi dia yang kat atas ni adalah sifar-sifar. Yang kat bawah ni kita gantikan saja salah. Kita gantikan saja A dan B. Okay, kita kena copy ni. Sama macam ni kecuali okay, so kat sini dia jadi A dan B lah contoh. A dan B. Okay. Kat sini pun jadi A. Kat sini jadi apa? Sebab kita tolak tadi kan. 1 tolak 1, sifar. 5 tolak 2, 3. Tapi kat sini jadi B tolak A So, B tolak A. Alright. So, okay. Nak teruskan jawapan dekat sini, dia akan jadi tolak A per 3 lah. Oh, sorry. Lepas tu, yang ini akan jadi, yang ini panjang sikit lah. So dia akan jadi, dia jadi apa A, dia akan jadi A tolak semua yang kat bawah tu lah. So dapatlah jawapannya. Okay, so sekarang ni apa jawapannya? Anda akan dapat jawapannya bahawa A1 adalah yang ni. Dah, anda boleh pemudahkan lagi yang ni, tak apa. Asalkan kita tahu jawapan di dalam bentuk A dan B, saya dah tak kisah dah anda pemudahkan atau tidak. Dan K2 adalah so kita pemudahkan, rajin sikit lah. Kalau kita pemudahkan, dia akan jadi apa? A tolak B per 3, A3 gerak 1, so dia akan jadi 2A tak? Tapi tolak-tolak jadi campur, so dia jadi 4A rasanya. Anda boleh semak, kalau rasa salah beritahu saya. Negatif jadi positif. Yeah, I think that's the answer, but you can double check. Corak-corak ni saya tak berapa pandai. Okay, so that's the answer. K1 and K2. Dapatlah jawapan dia. So sebab anda dapat penyelesaian unik untuk sini, maka anda nama dia penyelesaian unik. Untuk menjawab, adakah set S merentang R2? Okay, set S merentang R2. Alhamdulillah, sorry. Alhamdulillah. Set S merentang R2 kerana, ni ayat untuk jawab dia. Kerana semua unsur dalam R2 sebagai gabungan vektor dalam S. Alright.
Tapi saya kena pilih kesimpulan daripada ni kot. Maka semua unsur dalam R2 dalam R2 ditulis sebagai turunan linear set S tadi sebarang lah. Tak payah guna unsur lah, nanti awak confuse. Guna vektor sebarang. So vektor ni kita dah bagi nama A, B tadi. Okay. So maka sebarang vektor A, B boleh ditulis sebagai gabungan linear S menggunakan K1 adalah yang ini dan K2 adalah yang ini. Okay. Kita sambung. Kan? Itu. Right. So ini kesimpulan daripada jalan kerja ni. Inilah sebab kita buat jalan kerja ni. Kita nak tunjukkan bahawa sebarang vektor ni kita boleh tulis sebagai gabungan linear yang ini menggunakan K1 yang ini dan K2 yang ini. Okay. So set S 11 dan 25 menentang R2 kerana semua unsur dalam R2 kita dah wakili unsur dalam R2 tu dengan A dan B boleh ditulis sebagai gabungan linear vektor dalam S. Okay. Macam mana? Okay, yang ni jawapan dia lah kan. Jawapan dia di sini. Kalau kita nak semak semula ni betul ke tidak, itu kita boleh ambil yang atas ni tadi. Kita tengok betul tak dapat yang ni sama macam yang kita dah dapat guna formula ni. Okay. So mula-mula yang ni lah dulu. So apa formula yang dia bagi kat sini kan? Dia bagi adalah 4 kan. So 4 ikut yang ni. K1 dia adalah apa kat sini? Ini. Dua dia adalah nombor ni. Okay. Alright. So sekarang dia punya A adalah 4 dan B adalah 4 kan? Okay. So bila A adalah 4 dan B adalah 4, B tolak A sama dengan sifar. So dapat sifar di sini. Okay. Dan kat sini pula okay, B adalah 4, A pun adalah 4, maka dapat berapa? 4 adalah 4, 16 tolak 4, 12 bagi 3 dapat 4. Okay. Dapat 4. So ini sama dengan yang kita buat tadi dekat atas. Mana? Yang ni 4, 1, 1, 0, 2, 5, 4, 4. Okay. Alright. So tak apa. Saya nak tunjuk je. Macam tu kat bawah. Okay. Patutnya yang ni pun buat macam ni. Tadi. Untuk contoh seterusnya, apa kita tengok betul ke kita punya formula ni? Okay. So kat sini 23 tolak 11. Alright. Bila 23 tolak 11. 23 tolak 11 berapa? 12 bagi 3, 4. Okay, so 4 kan, jawapan dia 4. 4 tak? Betul, 4. Okay, so yang lagi satu tu, yang lagi satu tu letak depan sini. Okay, lepas tu masukkan nilai A adalah 11. A adalah 11. Okay.
adalah 23 masukkan. Okey, so apa? 44 tolak 23. 44 tolak 23. Pakai kalkulator untuk kira. Itulah masing-masing dah pemalas otak sekarang ni. Okey, 21. 21 bahagi 3 adalah 7. So 7 betul tak 7? Kat atas tengok. 3. Salah lah maksudnya. Ke saya salah kira. 4, 11, 23. Negatif B tambah 4A. Mana pula tu? 44 tolak 23 sama dengan 21. 21 bagi 3, 7. Salah. Mungkin saya ada salah kira di mana-mana. Dekat sini ke 4A tambah B. Tapi yang ni okey. Tak apa. KLV. So siapa yang dapat carikan nanti saya salah kira kat mana, saya pakai bonus. Itu jalan kerja je lah. Alright. So okay, kita ulang semula. Yang ni adalah ruang vektor. Ruang vektor ni awak belajar bab 3 kan. Semuanya berkesaling kait ni. Semua yang awak belajar dalam ni semua ada hukum kaitnya. Okay. So ini bab 3 awak belajar ruang vektor. Okay. So yang ini takrif asal semua ada dalam bab 3. Ini pun ada dalam bab 3, tak pesanan yang ni bab 3. Tapi jalan kerja yang awak buat kat sini, jalan kerja metrik yang awak buat kat sini adalah bab 1. Jalan kerja dari bab 1 yang buat OBP dan matrix tu kan. Alright. Jalan kerja dari bab 1. Sama. Yang ni pun jalan kerja dari bab 1. Sini. Tak save. Okey. Siapa yang nak terus tengok pengiraan saya salah, boleh teruskan. Tapi saya bagi rehat 3 minit. Break dulu, boleh kira point out kesalahan saya. Kalau ada apa-apa boleh tanya kat sini Okey, kita rehat and then kita sambung lagi. Sebab saya rasa awak pun dah penat sikit kan. So tak apa, rehat dulu. Tengok balik saya punya jalan kerja yang saya anggap awak semua dah silent ataupun type. Tengok balik jalan kerja saya, mana yang ada kesilapan awak boleh betulkan. Okey, rehat. Rehat 5 minit lah, 5 minit sampai 3.35. Okey, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan sementara break ni atau tak faham ataupun rasa macam pening jalan kerja ni, kita boleh bincangkan di sinilah sementara anda berehat.
Okey, Assalamualaikum semua. Selamat kembali balik. Dah 5 minit rehat. Semoga semua orang dah bersedia untuk sambung kembali. Okey, jangan risau. Saya masih akan tetap gunakan R2 sahaja sekarang ni. Memang tak akan masuk lebih tinggi daripada R2 lagi hari ni. Okey? Alright. Okey. Baik, kita teruskan. Sekejap, saya nak kena share dulu. Share desktop. Okey. Okey. Semua orang nampak tak word ni? Saya semua orang nampak kot. Diam tanda setuju. Okey. Okey, tadi saya bagi cara menjawab menggunakan teknik dalam bab 2. Sekarang ni saya nak bagi cara menjawab menggunakan teknik daripada bab 1 pula. Boleh juga kita gunakan penentu untuk menjawab yang ni. So soalan yang sama. Sini. Okey. Tak ada siapa jumpa kesilapan ni lagi? Tak ada Tak ada. Doktor, Apa? saya rasa kat bahagian matrix tadi lah. Ya. Harap Kat dengan atas ni. kan? Oh, yang sini. Pulak tu. Betul. Siapa tu nama anda? Di sini. Siapa yang bersuara tadi? Syuhaida. Okey. Kita tulis dekat nota sini. Syuhaida dapat markah bonus. Syuhaida dapat betul kan? Bagus Syuhaida. So Syuhaida dapat apa kat sini? Sebab dia kena tolak dengan 2 kan? So dia kena jadi negatif 2 macam tu ke positif 2? Negatif 2 lah. So betul tak? Tolak 2. So itu positif 2. So bila tolak 2 jadi apa kat sini? Jadi 5A tolak 2B per 3. Tolak 2B okey, macam ni lah kan? Okey. Ya. So 5A tolak 2B per 3 sebab kat sini jadi 2 per 3 jadi ya ke jadi 5A? Yang kat sini tolak betul? Sebab kat sini nanti jadi tolak kan? So tolak-tolak jadi positif. So dia jadi 6A kan? Lepas tu tambah kat sini. Yang mana? Yang 5A ke? 3A tambah 2A. 3A tambah 2A. Tapi ada 2 kat luar ni kan? So dia jadi 2 per 3A. Betul. Sebab 2 per 3A tambah 3A kat luar. Okay, betul? Alright. So semua orang betulkan ikut macam Syuhaida tu. Okay, kita jadi macam ni lah ayat dia. Okay. Alright. Lepas tu yang inilah kita kena betulkan. Tengok boleh tak dapat kat sini. So B dia 4 juga. A dia 4 juga. So dia akan dapat 20 tolak 8. 12 bagi 3, 4. Kat atas tu 4, betul tak? 3. 12 bagi 3. Masih tak betul. Alright. Check balik. 20 tolak 8. 12. 4. Oh betul lah sebab sini kosong. Betul lah 4. Okay, 4. Yes, correct. So, betul. Itu dah betul. Yang ini pula. Okay. So, masukkan D adalah 23. A adalah 11. Dapat tak jawapan dia sepatutnya 3 Okay, sepatutnya 3. 55 tolak 23 darab 2. 23 darab 2, 46. Tolak 55, 7. 23 darab 2,
55. 9 betul lah. Okey. Ya, betul. Okey, Syuhaidah dapat betulkan, maka Syuhaidah dapat markah untuk kelas kali ini. Jadi sesiapa yang nak dapat markah untuk kelas seterusnya, kita akan bagi markah bonus juga. Terima kasih Syuhaidah. Alright. Bagus. Maksudnya anda semua tengah menumpukan perhatian. Alhamdulillah saya tidak bercakap dengan dinding. Sekurang-kurangnya Syuhaidah mendengar lah. Terima kasih. Okey, kita teruskan. Saya cakap saya nak bagi jalan kerja daripada bab 2 Bab 2 ni kita kira penentu Okey, saya kena copy banyak sikit dari bab 2. Copy dululah ini. Jalan kerja dari bab 2. Bab 2 cara ni kita kira penentu. Okay, so dulu kat sini. Okay, so sekarang ni kita dapat matriks dalam bentuk macam ni. So sebenarnya kita tak payah selesaikan matriks tu menggunakan OBP pun, sebab OBP ni daripada bab 1 kan. So daripada bab 2 tu kita kira penentu. So katakan kita bagi nama matriks ni kita bagi nama matriks ni A lah. Okay. Kata kita bagi nama matriks A. Okay. Matriks yang kita dah dapatkan daripada set ni K1, K2 sama juga macam tadi, tapi kalau dia matriks kecil senang je kita nak buat OBP kan, sebab dia matriks 2/2. Tapi kalau matriks tu besar dan lambatlah kita nak dapatkan penyelesaiannya. Jadi kat sini kita terkata okey, matriks ni sekarang kita kira penentu dia. Ingat tak macam mana nak kira penentu matriks? Untuk matriks 2/2, senang kan? Dekat sekolah pun dah belajar kan? Dia adalah 1/5 kemudian tolak 1/2 kan? So 5 tolak 2 sama dengan 3. Tak sama dengan sifar. Okay? Apa yang anda dah belajar dari bab 2? Bila penentu tak sama dengan sifar, maksudnya apa? Ingat tak? Oleh kerana penentu A tak sama dengan sifar, saya copy pada atas ni lah. Kerana sifar, maka saya anggap semua orang dah tahu ya, sekolah pun dah belajar juga rasanya. Maka songsam, okay? Dan wujud. Saya rasa semua tak ada masalah. Okay. Okay, bila kita dah tahu sosangan A wujud, kita boleh buat satu perkara. Okay, so kita perhatikan bahawa kita boleh tulis dia dalam bentuk macam ni. A, X sama dengan sifar. So, di mana X ni adalah, boleh kat dia, vektor X dan sifar ni pun vektor sifar. Okay, sebab daripada atas ni, so jadi kat sini X dia adalah sebenarnya kalau kita betul-betul nak tuliskan X dia adalah terdiri daripada K1 dan K2 dan sifar ni adalah vektor sifar. So A dia adalah macam ni. Okay, so bolehlah saya tuliskan satu. X dia adalah matriks ni. X adalah K1 dan ini bukan vektor, so saya tak nak bold. Kita unboldkan dia. Okay. Dan sifar, vektor sifar
pantun patutnya anda dah tahu dah ni. Tapi saya tulis juga lah demi jelas semua. So yang ni adalah tulis daripada persamaan linear ni. Dia boleh jadi macam ni kan. Dia boleh tulis macam ni ataupun macam ni. So anda boleh ringkasan kat bawah ni dia mewakili persamaan linear yang di atas. Okay. Saya harap yang itu jelas. Itu daripada bab 1. Tapi kita nak yang jalan kerja, well okey lah. Ni sebenarnya ada dua lah. Bab 1 dan bab 2. Bab 2 tu kan penentu kan. Saya nak highlight kan. Dia ni bab 2 lah sebab anda kena kira penentu di sini. Tapi penentu ni penting sebab kita tahu penentu bila mana tidak sama dengan sifat sosangan A wujud. Jadi sebenarnya anda tak perlu buat OBP tu, tapi anda teruskan saja macam ni. Lebih ringkas lagi. Okey. Sebab anda tahu sosangan A tu wujud, so kita boleh darab di berdua belah dengan sosangan A. Okey. Kemudian yang ini next step. So bila dah darab dua belah dengan sosangan A macam tu. Okay. So bila dah darab dengan dua belah dan sosangan A, anda akan kat sini sosangan A darab dengan diri sendiri dapat apa? Identiti kan? So bila dah dapat identiti tu jadi yang ni sosangan A darab sifar tak sifar juga sebab apa-apa darab vektor sifar akan jadi vektor sifar. Okay. So identiti ni tak payah buat dia matrix. Okay. So identiti darab X adalah X. Jadi anda dapat X lah. Anda dapat X juga. So tak payah tulis identiti. Jadi anda dapat vektor X sama dengan vektor sifar X. Tapi daripada atas sini ingat tak vektor X ni apa? Adalah K1, K2 kan? Okay. So sebenarnya anda dah dapatlah jawapan dia. Tak payah buat OBP pun anda dapat jawapan dia yang ni. Sama dengan dapat jawapan yang ni, maka anda dapat jawapan K1 dan K2 sama dengan X. Okay. Anda dapat yang kuning-kuning ni. Okay. Dapat jawapan sama macam ke atas. So dapat jawapan sama macam ke atas tadi. Alright. So tanpa selesaikan OBP, anda boleh menggunakan penentu sebegini. Okay. Itu satu. Dan untuk yang merentang pun anda boleh buat benda yang sama. So, kita copy yang merentang. Sebab merentang ni kan macam leceh kan. B, A semua ni kan. So jawapan untuk merentang sebenarnya lebih senang. Okay. Kita buat yang merentang pula. Untuk merentang. Kita gunakan jalan kerja bab 1 dan bab 2. Bab 1. Okay, so sama juga. Anda perhatikan nanti anda akan dapat macam ni. Juga sama. Matrix A dia sama kan? Okay. Buang yang ni. Okay, semua sekarang ni dia jadi A dan jadi B di situ. Okay. So matrix A dia masih sama, cuma kat sini kita panggil lah dia jadi matrix apa. Biasanya kita panggil ni B kan. So tak apalah. B, vektor B adalah terdiri daripada A dan B gitu. Alright. Penentu dia boleh songsang. Maka penentu dia boleh songsang. Kita boleh dapat macam ni. Alright. Pastekan di sini.
Bermula kerana A boleh songsang, kita maka A inverse songsangan A wujud. Bila mana songsangan A wujud, so sekarang ni dia nak sama dengan yang atas tadi kecuali yang belah sini ada vektor V kan. So kita gantikan yang vektor sifar kat belah situ dengan vektor V saja. Di sini. Okey. Tapi kat sini dia songsangan A ni tak hilang ya. Kerana dia bukan sifar. Tadi dia sifar kan. So kita akan dapat X sama dengan songsangan A darab B. A darab B. So sekarang ni kita tak kisah pun apa nilai K1 dengan K2 dia, tak perlu dapatkan nilai kosong pun sebab dia takrif merentang, dia tak suruh pun dapatkan nilai K1 dengan K2, cuma takrif bersandar linear tu je, mesti dapatkan K1 kosong, K2 sama dengan kosong. Jadi apa yang ayat di bawah, yang ini bila dah dapat X sama dengan songsangan A darab B ni, songsangan A kita tahu sentiasa kita boleh dapat dan B pun memang sentiasa boleh dapat sebab B tu daripada soalan tu dah diberi A dan B daripada R2. So ini maksudnya ada penyelesaian unik kepada AX tambah AX sama dengan B. Maksudnya wujud yang unik kepada bersama B. Ini bermaksudnya ya Allah ya. Ini maksudnya kan ada lah wujud penyelesaian unik kepada AX tambah B. AX sama dengan B. Okey, bila mana penyelesaian unik dan bila kita boleh selesaikan persamaan ni, ini yang kita nak. So ayat ni sama macam yang kat atas tadi. Gabungan linear. Okey. Sampai level ni. Maka sebarang vektor dah boleh tulis sebagai gabungan linear. Yang ni tak payah. Sebab kalau anda dah buktikan yang ni, dah terus faham, tak perlu dapatkan K1 dan K2, maka set S berentang kerana semua unsur dalam R2 juga boleh tulis sebagai gabungan linear dalam set S. Okey, itu jawapan yang kedua. So sekarang ni katalah ini soalan 2, soalan 1. Okay. So kesimpulan yang lebih besar dari S1 dan S2 S dan S besar darinya. Kesimpulan yang tak ada ni. Tak apalah, saya tak bisa. S besar darinya rentang R. Okey. Maka S adalah S di R2. Alright. Sebab kita ingat tak lagi takrif yang kita dapat daripada atas tadi. Takrif. Yang ni. Okey. Takrif asas. Balik ke bawah ni.
Alright. Okay. So itu saja kelas untuk hari ni, tapi saya nak bagi homework. Sebelum tu ada apa-apa soalan nak tanya berkenaan dengan kelas hari ni, konten yang saya dah ajar dalam ni. Nanti saya akan uploadkan yang ni dekat Teams supaya boleh buat homework yang akan saya beri nanti. So, homework. Salah. Okay. Saya nak ambil ni semua. Alright. Buat anda ada berapa orang dalam grup ni? Sekejap, tengok sekejap. 1, 2, 6 ada 6 orang kan? Okay, so 6 orang kena buat homework. Okay lah, saya bagi 6 S yang berbeza. Kita sendiri kan, buat apa sendiri, latihan. Yang buat kat rumah lah, latihan. Dan bahawa tunjukkan S adalah asas R2. Okay. So yang ni 21. Yang ni semua boleh pilih nak soalan 1 ke, soalan 2 ke, soalan 3 ke, soalan 4, soalan 5. Boleh jerit nama awak, lepas tu saya akan type dekat sebelah ni. Siapa nak yang pertama? Tak ada. Siapa nak yang pertama? Saya lah. Saya tu siapa? Hana. Hana. Okay. Terima kasih Hana. Okay, nombor 2. Siapa nak nombor 2? Nombor 2 tak ada? Saya boleh ambil kan? Siapa? Siapa saya? Akilah. Akila. Okay, siapa lagi? Ridwan. Ridwan. Sorry kalau salah eja. Kalau salah eja boleh betulkan. Lagi? Anis. Anis. Okay, 2 orang lagi. Syuhaida. Suhaida dengan seorang lagi yang last tinggal. Nihda. Apa? Khairul. Okay. Okay. So, terima kasih semua. Yang ni nanti saya upload dekat team. So, awak ikut je macam jalan kerja yang saya dah buat kat atas ni. Saya galakkan awak hantar Word document macam saya buat ni. Supaya senang saya boleh tulis. Lepas tu, hantar sekali dengan file nombor metrik. File namakan dia dengan nombor metrik. Lepas tu bagi maklum balas sekali. Maklum balas apa yang awak suka atau tak suka tentang kelas saya ni. Kelas saya pertama ni. Dan apa tu? Okay. Okay, so maklum balas dan juga
apa dia? Topik yang awak rasa perlu lebih buat. Alright. So, okay. Terima kasih semua. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Saya akan upload ni dekat dalam Teams. Nanti ambil dan hantar hantar bila? Hantar minggu depan lah. Tapi kalau ada apa-apa soalan tentang cara nak buat, boleh tanya esok. Dalam kelas esok, kita jumpa lagi esok pukul 9. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Lagi saya upload dalam Teams. Kalau tak dapat nak download ke apa-apa, hubungi saya. Okay? Message je dekat Teams. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi esok. Waalaikumsalam.